penonton, berikan tumpuan anda sebab kita nak berbicara berkenaan satu topik yang sangat penting, iaitu berkenaan job scam, iaitu sindiket penipuan kerja terhadap warga negara Malaysia di luar negara. Ya, kalau sebelum ini kita biasa dengar love scam, kita biasa dengar macam-macam lah sekarang ni penipuan daripada pihak kononnya pihak LHDN dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak kongsikan kepada anda, ini juga sebenarnya berlaku di kalangan keluarga Malaysia, iaitu antaranya job scam yang berlaku sekarang ni. Jadi kita perlu sama-sama ambil tahu supaya dapat membantras perkara ini. Dan bersama dengan kita, iaitu saya kenalkan DCP Datuk Husin Omahan selaku Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Bukit Aman. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya. Okey Datuk, mungkin untuk permulaan ini Datuk, kita nak fahami Datuk, apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan warga negara Malaysia ini mudah terpedaya dengan job scam di luar negara ini Datuk? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada saudara Munawar dan juga saudari Raja Sofi. Saya. Dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia di luar sana. Pada pagi ini saya nak berkongsi dan juga menghebahkan satu perkara yang menyebabkan rakyat kita menjadi mangsa, iaitu seperti yang disebut tadi, job scam. Penipuan penawaran kerja di luar negara. Perkara ini berlaku sejak tahun lepas, iaitu bila kita masuk ke pandemik COVID-19 tu. Ya. Jadi ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. So bila dalam keadaan mendesak seperti ini, kalau ada pihak menawarkan gaji yang lumayan melalui social media dan sebagainya, ini yang menyebabkan tertarik. Jadi mengikut rekod polis, tawarannya antara 2,000 hingga 5,000 US dollar. Wow. Tukar duit kita banyak. Selain daripada itu, penginapan percuma, makan minum percuma. Dan kos perjalanan daripada sini ke negara berkaitan pun percuma. Jadi perkara ini menyebabkan tertarik rakyat-rakyat warga negara kita tertarik kepada pekerjaan ini. Dan kebanyakannya menjadi satu penipuan. Okey, baik. Ditawarkan dengan ialah gaji yang lumayan, kemudian penempatan diberikan, dan ialah kita pasti tahu sebelum kita hadirkan diri ke luar negara, pasti kita tahu okey, tujuan bekerja mereka pekerjaan lain. Tapi bila sampai ke destinasi tersebut, mereka diberikan pekerjaan lain. Jadi bagaimana situasi itu, Datuk? Okey. Kebanyakan yang menjadi mangsa ni, mereka dapat maklumat daripada laman web, pencarian pekerjaan, daripada sosial media dan juga daripada pelawaan kawan-kawan. Kebanyakannya ditawarkan sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan. Bekerja di syarikat-syarikat pelaburan ataupun di kasino berlesen di negara berkaitan. Ada juga ditawarkan untuk bekerja di tempat peranginan dan sebagainya. Jadi apabila mereka ditawarkan sebegini dan percuma untuk mereka ke sana, disediakan tiket penerbangan dan sebagainya, mereka berminat dan menarik perhatian mereka tanpa berfikir jauh lah. Mereka tidak selidik lebih lanjut, syarikat-syarikat berkaitan, tidak ada kontrak perjanjian yang betul dan sebagainya. Dan mungkin mereka sendiri mungkin ada masalah peribadi dan sebagainya untuk menyebabkan mereka tertarik dan terima tawaran ini dan pergi ke sana. Apabila mereka berada di sana, didapati mereka dipaksa, seolah dipaksa untuk bekerja sebagai scammer, untuk melakukan penipuan online, sama ada secara penipuan pelaburan yang tidak wujud ataupun love scam. Dan mereka perlu mencapai satu target bagi setiap hari ataupun minggu ataupun sebulan. Apabila mereka tidak mencapai target itu, itulah menyebabkan wujudnya perkara-perkara seperti dipukul, diugut, dikurung, telefon dirampas, pasport dipegang dan sebagainya. Jadi pada akhirnya mereka dapati mereka ditipu. Itu situasi yang akan menyebabkan. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsilah untuk rakyat Malaysia supaya berhati-hati apabila memikirkan penawaran pekerjaan di luar negara. Okey Datuk. Setakat sehingga kini Datuk, berapa ramai sebenarnya dari segi statistiknya rakyat Malaysia yang terjebak dengan sindiket penipuan kerja di luar negara? Okey, mengikut rekod polis, kita telah menerima sebanyak 197 report.
yang melibatkan 245 mangsa. Wow. Daripada jumlah ni, yang telah pulang dan dengan bantuan pihak polis dan diselamatkan oleh kita. Jadi PDRM melalui kerjasama ASEANAPOL, Interpol, Wisma Putra dan juga pihak berkuasa tempatan negara berkaitan, kita telah selamatkan lebih kurang 73 orang. Dan kita percaya masih ada lagi dalam 172 orang berada di negara sana. Mungkin ada yang berpuas hati dan boleh mencapai target. So mungkin ada sebab tu mereka tak pulang. Ataupun mungkin mereka tidak ada saluran untuk memaklumkan perkara ini. Kebanyakan laporan yang diterima ni adalah dibuat oleh saudara mereka, saudara mara, kawan-kawan yang mereka dapat hubungi. Okey. Jadi Itu antara yang terlepas lah tu. itu yang terlepas tu. Jadi pihak polis mengambil serius perkara ni, walaupun bilangan dia kecil. Tetapi kesan dia kepada rakyat Malaysia adalah besar. Ada yang kena pukul, ada yang kena dera dan sebagainya. Jadi apabila kita menerima maklumat-maklumat sebegini, jadi kita segera hubungi Wisma Putra, Interpol dan juga ASEANAPOL melalui pejabat perwakilan Malaysia di negara berkaitan, berhubung dengan pihak berkuasa tempatan untuk selamatkan mereka-mereka yang kita ketahui tempat ataupun kedudukan mereka berada dan sebagainya lah. Jadi daripada situlah kita dapat selamatkan atau membawa balik bilangan yang saya sebut tadi. Okey. Jadi adakah prosesnya agak sukar tuan? Sukar. Untuk kita nak detectkan di mana, sebab negara di luar negara kan? Betul. Proses ini agak sukar sebab dia melibatkan negara seperti Cambodia, Laos dan Myanmar. 90% adalah daripada negara inilah yang terlibat ni. Di mana bagi mereka, mereka ni pergi dengan rela hati. Mereka tak nampak ini sebagai satu penipuan. Dan mungkin benda tu tidak kepengetahuan pihak berkuasa negara berkaitan. Jadi kita perlu melalui beberapa proses, kadang-kadang mengambil masa. Dan satu lagi, kedudukan mereka kita tidak kenal pasti. Sebab ada yang pergi tidak mengikut saluran yang betul. Maksudnya mereka menggunakan laluan tikus. Sebab pada waktu COVID, tak boleh, mereka tak boleh pergi ke sana melalui jalan udara. Jadi melalui laluan tikus tak ada rekod. Itu lagi bahaya. Jadi ada yang tak tahu di mana kedudukan terpencil di negara berkaitan. Dan kadang sebegitulah dengan kurang kerjasama daripada pihak berkuasa di tempatan dan sebagainya. Proses itu agak sukar dengan keadaan negara-negara berkaitan lah. Okey, Datuk, kita ingin memberi advokasi pendedahan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan sindiket penipuan kerja di luar negara ini. Namun kita sedia maklum juga ada antara individu kita di Malaysia ini yang tertarik dengan pekerjaan di luar negara. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada masyarakat Malaysia apa perbezaan di antara sindiket penipuan pekerjaan di luar negara dengan sindiket yang menggunakan saluran yang betul ini, Datuk? Okey. Daripada maklumat-maklumat yang kita terima tu, ada dua cara sindiket ni mendekati mangsa-mangsa ni. Satu melalui syarikat-syarikat penawaran pekerjaan, satu lagi melalui individu yang mereka kenal melalui laman sosial. Walaupun mereka tak pernah jumpa tapi mereka kenal melalui sosial media ni. Jadi apabila mereka tawarkan perkara-perkara ni, mereka yang berminat ni perlu semak betul-betul. Detail syarikat, tempat kerja, alamat berkaitan ni, mereka boleh berhubung dengan Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri yang boleh membantu mengenal pasti adakah syarikat itu wujud dan sebagainya. Jadi yang itu akan lebih tepat daripada terperangkap dalam sindiket sebegini, sebab ada yang melibatkan rakyat daripada luar negara dan penipuan itu berlaku sebenarnya di luar negara. Jadi jangan terperangkap dalam sindiket sebegini. Kalau terperangkap agak rumit dan sukar untuk kita nak selamatkan dan baliklah. Jadi saya menasihatkanlah bagi pihak Polis Daraja Malaysia supaya sekiranya ada yang berminat, semaklah perkara ini betul-betul. Kita ada ruang. Kita ada platform melalui Wisma Putra, di mana Wisma Putra boleh menasihat
apabila disampai di negara berkaitan, kita ada pejabat perwakilan Malaysia, Malakil, yang mana mereka boleh maklum pada pejabat perwakilan Malaysia tu kehadiran mereka di situ. Jadi kalau berlaku apa-apa, mudah kita nak cari mereka dan sebagainya. Ya, wow, itu yang perlu kita ambil tahu supaya tidak berlakunya perkara ini ataupun menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket ini. Betul. Dan okey, kalau itu dari segi modus operandinya pula bagaimana Tuan? Ya, sebagai contoh, mereka ada yang menggunakan laluan tikus seperti yang diterangkan oleh Tuan sendiri, dan ada juga yang menggunakan secara sukarela yang menaiki kapal terbang dan ke lokasi tersebut ataupun ke negara tersebut secara sukarela dan akhirnya menjadi mangsa. Betul. Dan adakah sebelum mereka bergerak ke sana, selain daripada cek di Wisma Putra sebagainya, apa yang mereka perlu ambil tahu supaya tidak terjerat menjadi mangsa? Mereka perlu tahu secara detail kewujudan syarikat-syarikat tu, apa syarikat, apakah operasi syarikat berkaitan. Dan biasanya apabila kita terima tawaran pekerjaan, kita akan ada perjanjian. Dalam surat perjanjian tu ada mention tertera apakah tugas-tugas dan sebagainya lah. Jadi sekiranya kebanyakan yang terlibat ni, mereka tidak ada satu perjanjian yang bertulis. Mereka pergi macam tu saja. Jadi bila ditawarkan pada awalnya sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan, apabila di sana dia minta buat benda lain. Betul. Jadi dan apabila ditawarkan satu gaji yang lumayan yang tinggi dengan mudah, yang tu patut kita curigalah. Kenapa tiba-tiba orang nak tawarkan satu gaji yang tinggi bagi suatu pekerjaan yang agak mudah. Itu patutnya kita cara pertama lah yang trigger kita lah. Patutnya kenapa tiba-tiba orang buat gaji tinggi kan? Betul. Dan kebanyakan yang terlibat dalam ni yang saya sebut 3 negara tu, yang mereka yang boleh berfasa dalam Mandarin. Dan juga English. Dan rakyat Malaysia juga jadi target sebab rakyat Malaysia ni boleh berbagai bahasa. Bahasa Inggeris, tapi kebanyakannya yang boleh berbahasa Mandarin. Walaupun majoritinya adalah daripada warga negara bangsa Cina, tapi ada juga rakyat Melayu, rakyat India yang terlibat dalam sebagai mangsa skam ni. Datuk, dalam sindiket penipuan kerja di luar negara ni, Datuk, dalam pemerhatian dan juga pemahaman pihak polis sendiri, ada tak warga negara Malaysia sendiri yang menjadi dalang ataupun orang tengah terhadap sindiket ini, Datuk? Perkara ini masih dalam siasatan pihak polis. Saya tidak menolak kemungkinan rakyat Malaysia sendiri yang terlibat. Dan kita juga tahu melibatkan warga negara di negara berkaitan dan juga negara-negara yang lain lah. Jadi perkara ini masih dalam siasatan pihak polis sebab dia agak rumit dan kompleks untuk kenal pasti siapa sebenarnya mereka-mereka yang terlibat. Banyak yang bergerak secara identiti yang berbeza lah. Saya tidak menolak kemungkinan rakyat Malaysia sendiri yang terlibat dalam job scam ni. Dan job scam ni, mangsa ni terpedaya dengan job scam yang diberikan dan mereka mungkin ditugaskan menjadi scammer juga di sana. Dan adakah mereka ditugaskan menjadi scammer kepada rakyat Malaysia? Betul, maklumat yang kita terima tu mangsa-mangsa yang job scam scam yang mereka buat tu melibatkan rakyat di Malaysia, rakyat di negara lain juga seperti China, di US dan sebagainya. Wow, maksudnya targetnya bukan Malaysia sahaja. Bukan Malaysia sahaja. Wow, ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Datuk, dalam situasi semasa untuk kita mencegah sindiket penipuan kerja di luar negara ini daripada terus berluasa dan kita nak memberi pendedahan kepada seluruh masyarakat Malaysia, apa antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak PDRM sendiri untuk kita memberikan didikan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan situasi ini, Datuk? Dari segi siasatan, PDRM telah menubuhkan satu task force untuk menangani isu ini sahaja. Apabila kita terima sahaja sedikit maklumat berkaitan ini, pasukan ini akan bertindak. Maksudnya, sekiranya ada kita kenal kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita yang
bercita-cita ataupun sedang melakukan usaha untuk pergi, maklumlah kepada balai polis yang terdekat. Jadi kita boleh nasihatkan mereka, adakah benda ni suatu yang betul ataupun scam job. Okay. Atau mereka sendiri seperti saya kata tadi boleh menghubungi Wisma Putra. Okey. Baik, dan ini antaranya mungkin Datuk boleh kongsikan juga Laman Sawang. Ya, laman Jabatan Sawang ya. Siasatan Jenayah Untuk Komersial. sebarang maklumat sebagainya. Datuk? Ya. Untuk dihubungi, kita ada bawah MAPO, Majlis Anti Perdagangan Orang, kita ada hotline 03 8000 8000. Okey. Jadi 24 hours laman ni hotline ni boleh memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan job scam ni ataupun berkaitan perkara lain, sebab MAPO ni Okey. hotline yang saya sebut tadi dia menitikberatkan forced labour ataupun buruh secara paksa. Okey. Jadi ini satu saluran yang sesuai untuk sesiapa saja untuk hubungi untuk mengetahui perkara lebih lanjut. Selain daripada menghubungi Wisma Putra untuk mengetahui adakah syarikat-syarikat yang mereka berminat tu wujud ataupun tidak dan sebagainya lah. Jadi wajarlah mereka semak dulu perkara ni sebelum mereka memutuskan ataupun mutus untuk pergi. Semak terlebih dahulu sebelum jadi mangsa. Sebelum jadi mangsa, betul. Okey, Datuk. Sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, Datuk, mungkin ada kata-kata nasihat dan juga saranan yang ingin Datuk tegaskan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan sindiket penipuan kerja di luar negara ini, Datuk. Daripada mangsa-mangsa yang terlibat ni, mereka melalui satu keadaan yang sengsara lah. Mereka pergi berkobar-kobar untuk mendapatkan pendapatan yang dijanjikan yang lumayan itu, tetapi berakhir dengan penderaan dan sebagainya. Ada yang kena pukul, ada yang kena dera, ada yang terjun daripada bangunan, patah kaki dan sebagainya. Jadi saya mohon sangatlah supaya rakyat Malaysia ni janganlah terlibat dalam ataupun jangan terjerumus dalam sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara ni. Apabila ada tawaran-tawaran sebegini yang tidak melalui saluran yang betul, melalui seorang yang kita tidak kenal ataupun daripada mana-mana media sosial dan sebagainya, perlu semak dulu sedetail-detailnya. Kita ada ruang-ruang ataupun platform untuk disemak, semaklah. Betul. Sebab satu keputusan yang agak besar seseorang tu perlu buat untuk pergi ke sana dan sebagainya. Betul. Dan tempat yang dipergi itu tempat yang agak asing dan mungkin tidak mudah kita kesan dan sebagainya lah. Jadi saya nasihat sangat supaya mana-mana warga Malaysia yang memilih untuk bekerja di luar negara, semak betul-betul butir-butir ataupun syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan dalam platform-platform yang saya sebutkan tadi. Ya. Itu dia, nombor telefon sudah pun tertera di kaca TV anda sekarang ini. Sebarang persoalan ataupun sebarang aduan boleh juga dikongsikan di nombor telefon tersebut. Dan Tuan, saya kira ini perlulah kita semua ambil kira perkara ini supaya kita berhati-hati tidak menjadi mangsa yang ialah tertipu dengan angka-angka yang diberikan tu, Tuan. Betul. Terima kasih kami ucapkan kepada DCP Datuk Husin Omar Khan selaku Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Bukit Aman. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih, Datuk. Sudah pastinya sekarang ini, Sophie dan juga penonton, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, ada banyak lagi perkongsian yang berinformasi untuk anda.